pertama dan sekarang set kedua ke macam mana? Ya, macam juga dengan Zaid Amidi, dia ada Ada dua dua set set? kedua, kita ada dua set perbincangan. Okey. Ya, yang kedua ni berkaitan secara am urus tadbir negara. Nah, urus tadbir negara ni antara perkara yang menarik atau berlainan yang berlaku tahun 2022. Kita bermula dengan PRN Johor. Ya, Betul. pada Januari di mana apa nama ni ramai war-warkan Januari atau March? maaf ya, March. di mana ramai mewar-warkan bahawa apa nama ni UMNO akan kalah dan pelbagai perkara. Tapi akhirnya ditunjukkan di situ pada masa itu di dalam persekitaran lanskap negeri Johor bahawa walaupun mungkin ramai orang tahu apa nama ni masalah-masalah yang berlaku dengan beberapa pemimpin UMNO dan isu dalaman UMNO, tapi di Johor dan sebelum itu di apa nama ni di Melaka, mereka masih memberi peluang. Dan akhirnya mereka membentuk kerajaan majoriti 2/3. Nah, itu di Johor. Dan pada masa itu juga Parti Pejuang, satu parti baru yang baru daftar pada masa itu lebih kurang 5-6 bulan, telah bertanding. Saya rasa 42 kursi. Dan malangnya di Johor pada masa itu telah pun kalah setiap daripada calon dan telah hilang di posisi. Maka pada masa itu pula dikatakan adakah parti ini diterima rakyat pada masa itu, ataupun adakah falsafah dan penerangan parti ini sampai kepada rakyat. Mungkin pada masa itu agak sukar untuk membuat suatu rumusan awal sebab baru 5-6 bulan. So walau apa pun Parti Pejuang telah kalah dan perlu kita terima hakikat di sini, kalah teruk di Johor pada masa itu ya, di PRN Johor. Tapi yang lebih mengejutkan bagi ramai adalah cara dan gaya bagaimana Barisan Nasional menang 2/3 walaupun dia anggap sepatutnya kalah. Maka ada yang penganalisa mengatakan kerana isu localized Johor berlainan, isu nasional mereka terima tapi isu nasional diketepikan demi kepentingan negeri Johor. Well, itu adalah untuk penganalisa memberi alasan-alasan, memberi penjelasan-penjelasan yang ada yang boleh diterima dan ada yang boleh didebat. Tapi pokoknya rakyat telah menunjukkan pada masa itu mereka tidak semestinya bersedia untuk membuang yang keruh dan yang tidak jernih itu selagi mereka tidak yakin dengan apa pilihan air lain yang ada. Tidak ada keyakinan pada masa itu. Itu dan pandangan jujur saya pasca even PRN Melaka 2021 dan PRN Johor 2022. So itu PRN. Kemudian kita juga ada, sebelum kita pergi kepada PRU ni, tengah-tengah tu kita ada beberapa perkara lain yang berlaku, yang menarik. Nak kata menarik tu bukannya tak semestinya baik, tidak sihat. Pertama sekali terdapat persoalan tentang integriti suatu jawatan penting dalam pelaksanaan undang-undang, iaitu Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Isu ini bermula di penghujung tahun 2021 tapi memuncak pada Januari 2022 apabila pihak polis telah pun membuat kenyataan, tak silap saya pada 5 hari bulan Januari 2022, akan menyiasat Azam Baki berkaitan dengan isu urus niaga saham. Kalau kita masih ingat, tak payah saya nak masukin dalam tentang saham yang dibeli menggunakan nama adik dia dan sebagainya. Dan malangnya apa yang berlaku bagi pendapat saya sebagai pengamal undang-undang sehingga ke hari ini, apa pun penjelasan yang diberi atau tidak diberi oleh pihak berkuasa maupun Azam Baki tidak cukup untuk menyelesaikan isu ini. Sampai sekarang persoalan akan dibangkitkan oleh orang. Macam manakah kita nak yakin dengan sistem pengendalian urusan siasatan dan pelaksanaan undang-undang oleh SPRM sekiranya ketuanya sendiri
masih belum diselesaikan isunya. Perkara seperti inilah yang perlu, satu contoh yang perlu kita perbaiki. Tidak patut berlaku. Bukan soalnya saya kata Azam Baki bersalah, tidak. Bukan soalnya saya katakan Azam Baki tidak bersalah, tidak. Perkara itu tidak dihalusi. Alasan yang diberi tentang Security Commission mendapati tidak cukup, itu dari sudut kesalahan Security Commission. Tapi dari sudut adakah dia berhak untuk membuat laporan transaksi jual beli saham untuk jumlah sebegitu besar tanpa mendedahkan kepada pihak lain, itu kita tidak tahu. Sebab tidak ada penjelasan sama ada didedahkan kepada pihak perjawatanan awam yang perlu, yang mengikut keperluan untuk urus tadbir perjawatanan awam biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa digunakan akaun adik dia? Apakah sebab didedahkan? Adakah sebab peribadi? Sebab peribadi maka kita tak ada hak nak campuri. Mungkin ada isu kongsian keuntungan adik dengan abang, itu cerita lain. Tapi kenapa digunakan perlu dinyatakan. Tak boleh just katakan saya gunakan akaun adik saya. Kenapa? Adakah ianya untuk menutup mata orang dan tak tahu akaun awak? Please, saya bukan tuding jari. Ini bukan hari dan bukan pada bila-bila masa kami pernah atau suka tuding jari. Kami cakap tentang integriti. Apabila orang cakap pasal integriti, bila tampilnya isu integriti, isu itu perlu diselesaikan juga dengan integriti. Betul. Isu itu tidak boleh diselesaikan tanpa integriti. Pihak-pihak seperti polis, pihak perjawatanan awam, sama ada jawatan perkhidmatan awam, ataupun penasihat terdapat jawatan kuasa penasihat SPRM, perlu memberi jawapan-jawapan yang penuh integriti. Dan pihak kerajaan yang pada masa itu ada apabila kontroversi itu berbangkit, yakni semestinya lah adalah masih pada masa itu Muhyiddin Yassin, dan berterusan daripada itu Ismail Sabri. Sewajarnya menunjukkan contoh baik macam mana nak selesaikan isu integriti. Saya tidak kata Azam Baki perlu dilucutkan, tak boleh. Awak tak boleh lucutkan tanpa awak tahu dia salah atau betul. Tapi awak patut kendalikan suatu sistem, cara untuk ke akar umbi isu integriti ini. Supaya integriti ini, soal integriti dapat diselamatkan, dipulihkan di mata rakyat. Supaya rakyat akan hormat. Segala kes rasuah yang disiasat, rasuah maaf, baru kata dah sihat, duk main balik. Rasuah adalah bidang kuasa SPRM. Itu satu-satunya. Jadi untuk orang yakin kes-kes rasuah disiasat dengan telus, orang kena yakin dengan integriti. So saya minta maaf, nothing personal against Azam Baki, seperti mana juga dengan isu Anwar Ibrahim tadi, atau mana-mana isu lain. Tapi soal integriti ni bukan saja SPRM. Jika berbangkit seperti mana berbangkit masa Hamid Badur bangkitkan isu integriti polis, sampai ke sekarang tidak diselesaikan. Akril Sani membuat kenyataan, Hamzah Zainuddin pada masa itu sebagai Menteri Dalam Negeri membuat kenyataan, kami telah selesaikan. Who are you untuk selesaikan? Sebab tuhmahan ataupun aligasi yang dikeluarkan oleh Hamid Badur sejurus sebelum dia bersara adalah berkait dengan Hamzah Zainuddin. So macam manakah orang yang dikaitkan, kena tempias, sekurang-kurangnya kena tempias kalau tidak pun dikaitkan secara lanjut, boleh kemudiannya menyelesaikan isu tersebut. Ini soal integriti. Ini bukan caranya. Ini yang kita kena pulihkan kalau negara kita nak membangun. So Azam Baki kita dah sentuh.